Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi taufiqi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah, ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Al-Khabir Al-Hakim, kita boleh menyambung bacaan kita ini. Kita sampai muka surat 33. Kita masuk tajuk tanda-tanda Tok Bomoh yang menggunakan khadam atau jin dalam perubatan. Tanda-tanda Tok Bomoh yang menggunakan khadam atau jin dalam perubatan. Sebab dia orang, dia tak mengaku khadam tu jin. Dia kata khadam lain, jin lain. So, dia kata bunian lain, jin lain. Jadi penulis guna perkataan khadam atau jin. Kebanyakan dari orang Melayu, mamak pun masuk, walaupun dia kata Melayu kan, kebanyakan daripada orang-orang Melayu sangat mempercayai bomoh. Sehingga mereka tidak dapat membezakan di antara Tok Bomoh yang hak dan yang batil. Makna batil itu yang menggunakan pertolongan khadam dalam perubatan mereka. Ini berlaku kerana mereka jahil tentang ajaran Islam yang sebenarnya. Oleh itu mereka mudah ditipu oleh lakonan yang dimainkan oleh Tok Bomoh palsu ini. Pasal apa kita panggil mereka dengan nama Tok Bomoh? Boleh jawab tak? Pasal apa kita duk kekal panggil nama Tok Bomoh? Walaupun dia tak palsu, bomoh juga. Walaupun dia palsu, panggil bomoh juga. Ada tahu kah? Mana boleh tak tahu? Itu muka surat mula tak? Itu muka surat mula. Apa makna bomoh? Makna bomoh ialah perawat. Pasal itu kita panggil mereka bomoh, sebab mereka cuba merawat. Maka perawat ada dua lah. Satu yang batil, satu yang hak. Macam hari ni kita panggil doktor. Ada juga doktor yang batil, ada juga doktor yang hak. Baik. Sebagai panduan, diperturunkan serba sikit contoh-contoh Tok Bomoh yang menggunakan pertolongan khadam dalam perubatan mereka. Antara tanda-tanda tersebut dapat kita lihat melalui salah satu dari perkara-perkara berikut. Ini di antara contoh. Di antara. Bukan semua contoh, di antara saja. Satu apa dia? Cara berpakaian semasa mereka menjampi. Biasanya mereka semasa berjampi, Tok Bomoh atau Tok Pawang yang bersahabat dengan khadam ni memakai pakaian khas, seperti satu, memakai baju dan seluar berwarna hitam dengan melilit kain hitam di kepala, atau memakai tengkolok berwarna hitam dan sebagainya. Ini bukan saja-saja. Ini bukan saja-saja. Ini ada kronologi dia dengan cara dia belajar. Dua, memakai jubah. Masa lain tak pakai jubah. Masa nak berubat pakai jubah. Kadang-kala warna putih, biasanya berwarna kuning. Kononnya dia dari keturunan raja. Terdapat juga yang memakai jubah hijau. Kononnya beliau bersahabat dengan jin Islam. Ini dulu pahaman macam tu lah. Kalau kita pergi masjid, surah lama-lama nampak hijau, itu jin Islam.
3. Terdapat juga yang berpakaian baju Melayu, berkain pelekat dan bersongkok atau berkecayap. Masa nak berubat Masa tak berubat tak. Ada juga berambut panjang yang kononnya beliau berketurunan dari Jawa, Sumatera dan sebagainya. Radin lah, apalah, dia pakailah, dia simbol lah. Sebab dia ambil ilmu dari sana. Sebab syekh yang nak masuk dalam badan dia tu, nak main tolong dia, dia belah sana. So dia mau cara Jawa. Ini semua ikhwan, contoh-contoh dia bagi 1 sampai 4 ni memang dia ada dalam masyarakat kita. Di mana-mana kita boleh jumpa. Contoh kedua lagi, mengubat pesakit dengan cara menurun atau menyelap. Sebelum menurun, biasanya Tok Bomo akan membaca beberapa serapah, jampi atau mentera tertentu, dan ada kalanya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Terdapat juga yang memegang kerih dan mengasapkannya pada asap kemian. Dalam beberapa saat sahaja masuklah jin ke dalam tubuh Tok Bomo tersebut. Ada yang menggeletak, ada yang berguling-guling dan sebagainya ketika dimasuki oleh jin khadam mereka itu. Nasiblah bagaimana dia belajar, lagu itulah hamba Allah tu main kat badan dia. Suara dan raut wajah mereka juga akan bertukar. Sesetengahnya kelihatan sangat tua dan berkedut, manakala suara mereka terketak-ketak dan sangat pelan, dan ada kalanya susah untuk difahami. Ini kerana jin sahabat mereka itu sudah tua. Jin tua ni, bukan jin muda, jin tua. Matanya kadang-kadang pejam dan suka tunduk ke bawah mata dia. Suara juga sudah berubah dan mengikut jenis dari tempat mana jin itu berasal. Kalau Indonesia, Agus, dia akan cakap bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Begitulah seterusnya. Biasanya ucapan jin tersebut dimulai dengan kata Assalamualaikum. Apa hajat cucuku datang kemari memanggilku? Semua Assalamualaikum. Nak je ubat pun Assalamualaikum, nak pukau orang Assalamualaikum. Semua Assalamualaikum. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, tanpa menurun, yakni menyelap. Terdapat juga Tok Bomo yang mempunyai khadam daripada golongan jin yang memanggil jin khadam mereka tanpa menurun. Cara rawatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antaranya, 1. Dengan meletak ayak, limau dan sintuk atau barang-barang lain yang dipikirkan perlu di hadapannya. Ini semua kena ada. Sebab dia bukan nak ambil faedah daripada ciptaan Tuhan. Itu kesukaan sahabat dia. 2. Terdapat juga Tok Bomo jenis ini yang menitik, yang menilik terlebih dahulu, seperti dengan menggunakan limau dan menggolekkannya atau membelahnya, kemudian dilepaskan dalam ayak dan melihat limau tersebut sama ada terbalik atau tertiarap. Mereka juga kadang-kala menggunakan mangkuk. Bukan dia mangkuk, dia guna mangkuk putih yang diisi ayak sambil menilik dan membuat ramalan. Terdapat juga Tok Bomo yang menggunakan jarum yang diletakkan di atas ayak dan jarum tersebut akan berpusing dan sebagainya. Benda-benda ni ikhwan, dia mesti ghairu ma'kul. Dia tak logik. Dia mesti tak logik. Dia kalau benda logik, agama iktiraf. Dia mesti tak logik. Apa kegunaan jarum? Dia kata kita cucuk jin tu, mai kita cucuk. Nak cucuk dia macam mana? Hang tak nampak dia. Nak cucuk dia ke mana? Nak katuk dia. Benda apa orang tua kata, kalau kita masuk hutan pakai kayu apa tu?
apa dia panggil, rotan tu. Dia kata nanti rimau dia tak apa suka bau tu. Itu logik lah. Rimau ke boya ke binatang-binatang yang buah ni ada bau yang dia tak suka. Dulu orang tua kata belerang, ulang tak suka. Ulang dulu lah dah. Ulang dulu dia tak suka. Ulang lah spray. Main kena pakai shelter dia pula. Ulang dulu. Benda tak logik kita tak dapat terima. Limau untuk apa limau? Ada lagi contoh. Tanda kata dia kawan dengan jin, apa dia? Belah batin. Dia boleh operate, buang selaput mata keluar, tarik badan, batu karang semua keluar, operate batin. Nampak berdarah meleleh. Pertolongan daripada khadam juga digunakan oleh Tok Bomo. Tok Bomo yang dapat membelah batin pesakitnya tanpa menggunakan sebarang alat pembedahan seperti pisau dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang Tok Bomo jenis ni juga menggunakan pisau, tetapi tiada kesan luka yang dapat dilihat di badan pesakit. Pesakit akan merasai seolah-olah seperti dibedah dan dapat rasa kesan darah dan sebagainya. Setelah selesai melakukan pembedahan batin ini, Tok Bomo tersebut biasanya akan menggunakan daun sirih atau limau nipih untuk menyempurnakan pembedahan ghaibnya itu. Cantik. Tapi kalau tanya kat dia macam mana boleh, dia kata Nabi berapa kali Jibril potong badan Nabi? Dia pergi ke situ. So orang-orang yang tak tahu apa-apa, oh ya ke, betul juga. Masa malam Mi'raj Jibril belah lagu mana? Masa tu mana ada hospital, mana ada pisau, mana ada jarum, benang nak jahit semua, mana ada. Oh ya juga. Oh dahsyat tu ni. Sebenarnya kita boleh menggunakan khadam dalam melakukan pekerjaan kita dengan syarat-syarat berikut. Penulis ni kata, dia kata kita boleh guna khadam jin ni, tapi ada syarat dia kata. Ni dia kata, bukan saya kata, dia kata. Kita duk baca buku dia tu. Apa dia kata? Satu, tidak terikat dengan mana-mana syarat daripada khadam. Dua, tidak menggunakan tanasukh arwah, menurun. Tiga, kelakuan yang tidak menyalahi syarak ketika melakukan rawatan. Empat, pesakit perawat telah mantap pegangan dan kepahaman akidah, akhlak dan syariat. Cik Umat ingat, semua syarat ni boleh buat. Satu, tak terikat dengan syarat khadam. Jin mana yang dia nak bagi, dia nak lepas kita tambah syarat? Tidak ada menurun. Mungkin ada. Kelakuan yang tak menyalahi syarak, boleh ke? Empat, perawat telah mantap pegangan kepahaman akidah. Agak-agak perawat tu kalau mantap pegangan akidah dia nak pergi kawan dengan jin lah. Tak mungkin. Tak betul Agus? Tak mungkin. Jadi walaupun penulis kita kata boleh, tapi kita fikir secara makul, secara logik, dia tak masuk akal. Tak masuk akal. Kita ikhwan, kita dalam pelajaran akidah. Akidah ni maksud dia apa? Kita duk belajar. Akidah ni maksud dia pegangan. Betul? Tali kan? Al-aqdu, simpulan. Jadi aqaidul iman. Ya, keyakinan kita itu, keyakinan kita pada Allah, kepercayaan kita pada Allah diibaratkan seperti lilitan tali. Quran Allah guna perkataan wa'tasimu bihablillah. Kenapa Allah angkat perkataan habl? Habl itu tali. Sebab sifat tali ni, antara dia nak jadi tali tu, dia belit sama-sama dia. Tali tu dia belit sama-sama dia sampai dia kuat. Maka Allah kata agama dia ni macam habl, macam tali. Kita pegang dia, kita kukuh. Akidah
bermakna pegangan yang kukuh. Sekukuh mana? Al-jazmu, jazam, dia tak berubah. Jadi setelah kita belajar akidah, kita belajar tentang Tuhan, nama dia, sifat dia, kebesaran dia, kemampuan dia, apa-apa yang kita tahu semua pasal Tuhan. Agak-agak setelah akidah kita itu sampai pada tahap matang, akidah kita sampai pada tahap kukuh, kita nak berpegang ke dengan selain daripada Tuhan? Tak mungkin. Sebab Allah kata orang yang berpegang selain daripada Allah, dia ambil sebagai wali dia, penolong dia, dia seperti labah-labah buat dah lemah rumah labah-labah. Maka orangnya dah dahsyat keyakinan dia, tak mungkin dia sakit macam mana Ayub alaihi salam. Saya bukan kata Tok Bomo, saya fikir Nabi Ayub ni dia Nabi, dia Rasul. Dia juga diutuskan untuk jin dan manusia. Dia seorang Nabi dan Rasul. Tak khadam yang duk ada zaman Nabi Sulaiman dulu kan, lintas ke rumah dia kan, dia panggil Zat, tak ada ke ubat-ubat hang buat main sikit? Tak ada. Tak ada. Kecuali Nabi Sulaiman pun dia macam tu, dia boleh komunikasi dengan jin. Dia tak pernah pun suruh jin tolong dia. Dia hanya menggunakan jin dalam perkara-perkara Tuhan suruh guna. Tak ada ambil faedah langsung untuk diri. Jadi apa kelebihan kita nak pergi minta tolong kepada? Sebenarnya tidaklah salah jika kita ingin menjadi Tok Bomo. Tak salah. Jadi Tok Bomo ni tak salah. Pasal apa tak salah? Sebab makna Bomo tu adalah perawat. Tak salah. Tok Dukun atau Mak Bidan. Malahan Islam juga menggalakkan umatnya menceburi bidang tersebut. Kerana bidang tersebut merupakan salah satu daripada fardu kifayah. Tetapi biarlah cara dan amalan serta kaedahnya itu merupakan sesuatu yang diharuskan oleh syarak dengan mengikuti contoh yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukannya yang diterima melalui mimpi, menggunakan pertolongan khadam yang terdiri daripada jin dan sebagainya. Ya ikhwan, ada orang sampai hari ini dia boleh berubat mimpi punya pasal. Apa yang dia tengok dalam slot mimpi tu semuanya diikut. Maka akhirnya mimpi dia jadi satu puzzle. Dia centum, akhirnya dia boleh berubat. Nanti bila dia jumpa apa-apa masalah, dia akan mimpi lagi. Maka sampai pada peringkat dalam mimpi dia tu ajak macam mana nak beramal supaya boleh mimpi lagi. Oh subhanallah. Maka dia bagi pesan, itu bukan cara dia. Perubatan dipelajari. Kita belajar, kita ambil faham, kita ambil tahu. Baik, dia kata Tok Bomo yang makan upah. Tok Bomo yang makan upah ataupun makan suap. Betul dia kata kan, nama Tuan Sadiq telah dipotong. Betul? Habis saya tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Makan suap. Terdapat sejenis Tok Bomo lagi yang amat bahaya dalam masyarakat Melayu, yang kerjanya hanyalah menimbulkan kesusahan, huru-hara kepada orang lain. Tok Bomo jenis ni lebih dikenali sebagai Tok Bomo yang makan upah. Ni bomo jahat ni. Ada ikhwan, ada. Sampai kiamat kan ada. Di atas nama Tok Bomo dua. Satu, dua-dua pakai jin. Tapi hak satu ni, hak belah kanan ni, dia ambil semua ilmu yang dia ada tu, dia khidmat pada masyarakat, dia ta'awun, dia tolong orang. Kelebihan yang dia ada tu, dia tolong orang. Dia tolong orang tu sakit yang doktor tak boleh nak handle.
dia bantu orang sakit-sakit yang tak boleh. Ini satu usaha yang baik. Hak lagi satu, kerja dia buat jahat lah. Nak bagi kembung perut orang, nak bagi sakit orang. Maka dia kata, Tok Bomo ni lah yang dia maksud dengan kata di atas, Tok Bomo makan upah. Tok Bomo jenis ni biasanya mempunyai khadam daripada jin Islam yang fasik dan kapiak serta kuncu-kuncu mereka. Jahat. Ikhwan, kalau saya tanya satu soalan, kita belajar agama, kita ambil tahu agama. Dalam akhlak, benda yang paling besar yang Nabi nak didik kita dalam akhlak, hadis yang paling besar kita jumpa dalam akhlak, Nabi kata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Cerita kita boleh tolong orang, tu cerita nombor 2. Kita boleh tolong orang ringan ke berat ke susah. Kita naik kereta, kita nampak pokok nyok punya ranting jatuh, kereta kita pergi tepi, kita pergi kutip. Kita naik motor, kita tengok ada paku, kita boleh kutip, kita buang. Kita fikir dalam kepala kita tak mau kena orang. Kita tengok macam mana kita pernah susah, lepas tu dia teringat dalam kepala kita, kita tak mau orang susah lagu tu. Itu cerita nombor 2. Asasnya kita boleh buat semua ni pasal apa? Pasal dalam diri kita ada satu benda nama dia rahmah. Apa dia? Kasih sayang. Dalam riwayat Muslim yang kita duk hafal selalu, Nabi kata, yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita semayang, kita puasa, kita apa, kalau kita tak boleh sayang orang lain macam kita sayang diri kita, Nabi kata tak sempurna iman. Jadi akhlak tu begitu punya besar, dia nak wujudkan apa? Wujud perasaan kasih sayang. Nabi dakwah sahabat, turun ayat Quran, Allah kata, ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min rabbikum. Allah kata, ruhama'u bainahum, Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu asyiddahu 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah, yang bersama dengan Muhammad, sahabat dia, mereka tegas dengan orang kufar, tetapi mereka itu berkasih sayang sama mereka. Itu dia, ikhwan. Daripada kasih sayang ni lah dia jadi cabang pokok yang berkeluar ranti macam-macam. Kita tengok orang susah, kita boleh tolong dalam bentuk masa kita, tenaga kita, duit ringgit kita, kasih sayang. Kita boleh jaga orang-orang yang sakit, kita boleh buat charity, kita boleh kongsi pakaian kita, makanan kita, duit kita. Dia asas dia apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Nabi masuk Madinah, apa Nabi kata? Orang Madinah, sebarkan salam. Dalam riwayat lain Nabi kata apa? Nabi kata, hampa nak masuk syurga tak? Nabi tanya, betul? Nak masuk syurga tak? Nabi kata, kamu tak boleh masuk syurga melainkan dengan kamu berkasih sayang. Macam mana nak kasih sayang? Nabi kata, sebarkan salam. Apa pasal kita bagi salam? Kita nak cipta sayang kita dengan orang yang kita bagi salam, dan dia jawab salam, dia sayang kat kita. Nabi kata, ala man arafta wa man lam ta'rif. Hang kenal dia, hang tak kenal, nombor 2. Dia Muslim, hang jumpa dia pada jarak, hang tengok dia, dia tengok hang. Hang boleh senyum kat dia, dia boleh balas senyum kat hang. Lempak satu salam kat dia. Assalamualaikum.
dah bagi salam, senyum, satu sedekah anda dapat. Untuk apa? Untuk apa? Sayang. Sebab sayang ni dia trust untuk semua gerak kerja dalam agama. Bukan kata dalam agama, kita nak menikah ni ikhwan, Allah suruh kita cari pasangan macam mana yang kita ada sakinah kat dia, cenderung hati kat dia. Lepas tu kita ada apa dengan dia? Ada mawaddah. Lepas mawaddah kita ada apa? Kita ada rahmah, kasih sayang. Ya, pasal apa? Bila kita kahwin, rumah tangga kita pelan tua. Umur rumah tangga pelan tua, kita pelan tua, pelan tak sihat, pelan macam-macam. Di atas kasih sayang tu, hang boleh sabar kat aku boleh sabar kat hang. Aku boleh maaf hang boleh maaf aku. Di atas nama apa? Kasih sayang. Tapi bila kasih sayang ni tercabut, tanda kata kasih sayang ni tercabut, kita bila tengok satu orang tu, kita tak boleh tengok dia, kita tak boleh senyum kat dia, kita tak boleh lempak salam kat dia. Itu tanda apa? Pertemuan itu dicabut rahmah. Bila rahmah dicabut, maksud dia apa ikhwan? Allah angkat iman, kesempurnaan iman daripada mujtama' itu. Satu bomoh, dia boleh pergi buat naya ke orang. Orang ni main cakap-cakap lebih kurang. Wahai bomoh tu, dia boleh selidik betul tak betul kawan ni cakap, pasal dia ada kadam. Dia ada kadam. Dia bisik sebelah je kadam. Ni hampir tengok saya, dia ni bohong ke apa agak aku. Kadam tu pergi terbang ke mana apa, dapatlah cerita. Tapi dia tak selidik semua tu, pasal kawan tu bagi upah. Upah menarik. Dia pun suka, jin dia pun suka. Tanya terus, nak suruh aku buat apa? Kadang dia kata, kawan dia kata, aku mau laki bini tu bercerai. Macam mana dia bercerai, aku tak mau ambil tahu. Aku mau dia bercerai. Dan aku mau kurang daripada sebulan. Berapa dia nak bayar kat aku? Aku berikan 1,000. Tapi aku berikan 500 dulu. Kemudian selesai kerja, bomoh dia tak akan kata ya ataupun tidak. Dia tanya khadam dia ni boleh percaya tak? Dia kata boleh. Dia ambil cerita laki bini tu bagus ke tak bagus ke, dia boleh siasat. Dia tak mau siasat pasal dia tak ada apa? Kasih sayang. Kasih sayang ni tak ada. Jangan main-main. Kasih sayang ni tak ada, pintu syurga tutup. Kasih sayang ni tak ada, semua pintu langit tutup untuk diangkat amal kita. Allah tak mau ibadat daripada hamba dia tak ada kasih sayang. Sampai dikatakan hari Senin dibuka pintu langit. Betul? Diangkat amal kita. Kecuali amal siapa? Amal orang yang berkelahi. Tak ada kasih sayang. Benci. Dia kata selagi aku ada roh, aku tak mau tengok muka hang. Sampai tahu tu apa siapa? Sampai tahu tu marah. Allah tak terima kita ya kawan. So bomoh ni dia tak ada kasih sayang. Dia buat. Dia jampi gambar, ada gambar. Allah ya kawan, zaman lah bukan susah ambil gambar. Orang pergi Facebook kita dapat nah. Kita ni makan kepit ayam pun ambil kepit ayam tu butang telinga. Snap gambar. Orang nak buat jahat pada kita, orang pergi tang situ lah. Bukan orang perlu tahu nama kita. Orang pergi type nama, keluar. Oh, tu dia keluar. Muka kita, bini kita, anak kita, cucu kita, mertua kita, all family kita duk ada di situ. Kita lambak, kita lungguk pergi tang situ. Dia ambil gambar. Dia ambil gambar. Hak menikah, perempuan segak-segak, ambil gambar. Posing cantik. Orang benci. Orang ambil gambar. Buat. Duk rumah ni buat. Duk tak duduk, balik rumah panas. Duk tak duduk, tidur sekatil dengan bini, rasa miang badan. Selalu okey. Selalu okey. Selalu ni dengar malam Jumaat, duk tengok jam, celaka tu Ustaz ni tak habis lagi. Hari tu balik, bergolek belah kanan, miang. Rasa miang, macam ada buluh punya habuk di belakang. Tak boleh tidur. Tidur bilik sebelah, lena. Main sebelah bini, tak boleh lena. Sampai 3:30 pagi.
semalam, 2 malam, 3 malam, bini suara, abang pasal apa 2-3 hari ni duduk tidur bilik sana? Awak duduk tengok telefon sampai pagi ke? Perempuan. Main nak tengok telefon abang? Perempuan. Dia cucuk, setan tu cucuk otak perempuan tu ke situ. Sebenarnya lelaki dia tak ada perempuan. Buka aircon, panas. Tidur bilik sebelah, okey. Tak bercakap, okey. Buka mulut saja, temperature naik. Siapa ni? Ni bomo ni duk layak gambar atas api. Duk layak gambar atas api. Tak percaya? Tengok ilmu telur. Tengok dukun lintah. Itulah rujukan kita. Tapi tengok ke mana lagi. Mak dia layak dia mana. Ni, dia manusia. Bomo ni pun ada anak. Dia pun ada bini. Dia pun ada cucu. Dia terlupa. Allah nanti balas kat keturunan dia. Dia terlupa. Pasal dia tak belajar agama. Dia tak ada kasih sayang. Dan kawan yang pergi suruh buat ni, dia pun terlupa. Dia ada anak. Anak dia kahwin. Dia akan ada cucu. Tuhan balas balik. Lupa. Pasal apa? Marah. Ni kata bomo makan rupa. Bomo ni macam-macam. Tapi penulis kita dah bercakap dalam rumpun kita, rumpun Melayu ni. Rumpun Melayu ni. Oh, dahsyat-dahsyat ikhwan. Cina hak sakit pelik-pelik main jumpa bomo Melayu. Bomo Melayu ni, oh, dah penawak dia dahsyat ikhwan. Dahsyat. Buat bagi bercerai. Bercerai ikhwan, bercerai. Habis bercerai, baru dia boleh jadi relax, tenang. Dia boleh tanya balik, pasal apa aku cerai? Pasal apa aku marah sangat kat dia? Ha? Mak kita tanya, bukan mak kita lah, mak dia. Mak dia tanya dia, "Nya hang marah sangat dekat hang punya ex ni pasal apa?" Dia, "Pasal apa tak tahu mak. Hari tu cik jadi, hang jadi apa?" Cik pun tak tahu. Cik dengar suara dia macam mana tu? Siapa punya pasal? Syaitan. Orang ni pergi semayang. Orang yang berjumpa bomo ni buat bagi dua-dua pergi semayang raya. Bomo pun semayang raya walaupun tak semayang jemaat pasal hari raya. Pergi semayang dia. Kawan yang suruh buat ni pun pergi semayang, puasa. Paling dahsyat. Bulan puasa. Jumpa bomo. Paling dahsyat. Pasal apa? Menega. Pasal apa? Mau lock tempat tu. Pasal apa? Pasal kawan tu menega nampak rancak. Dia menega nampak tak rancak. Sama-sama boleh masak. Dia ni boleh masak, dia ni boleh masak. Cuma rezeki kawan tu lebih sikit. Rezeki dia kurang. Bulan puasa. Tengah orang duk puasa. Puja. Yang kata bomo Islam ni, puja jin. Panggil orang tu mai. Hang bawa jin ni. Sambil hang berjalan-jalan, hang lempak pergi kat kedai dia. Sebulan orang tak nampak kedai dia. Boleh buat benda ni pasal apa? Dalam hati tak ada kasih sayang. Tuhan boleh tengok kita ke? Man la yarham wa la yurham. Siapa yang tak reti sayang orang, Allah tak akan sayang kat dia. Allah akan tolong kita selama kita tolong saudara kita. Betul? Kita buat naya kat dia, kita buat leceh kat dia, kita bagi hancur kerja dia. Naik pangkat. Cikgu sekolah. Naik pangkat, tak boleh pergi mengajar. Naik pangkat, tak boleh pergi mengajar. Sakit sampai mati. Habis mati semua, barulah anak-anak duk cerita, satu ni punya pelik jadi. Kata awak tak pergi berubat. Otak tak singgah kat situ. Otak tak singgah pun kat benda-benda mistik ni. Tak singgah pun otak ke situ. Tapi itu cerita dia. Tengok dia duk cerita ni, ikhwan. Apa dia kata? Mereka menggunakan perkhidmatan jin-jin tersebut untuk menginayah manusia lain atas sebab tertentu. Buat naya.
Bukan pergi berubat, buat naya. Kalau dia pergi jumpa bomoh, hak yang tak bagus ni, tapi di atas nama berubat, at least, kita boleh apa? Dia nak berubat. Tapi ni bukan berubat, pergi nak buat naya. Antaranya seperti iri hati, hasad dengki, atau cemburu atas kejayaan orang lain, sama ada dalam bidang perniagaan, pekerjaan, persekolahan, atau marah kepada orang atasan kerana tak terpilih untuk kenaikan pangkat, atau tidak memenangi tender dan sebagainya. Oh ikhwan, kita yang tak pernah tahu benda tu, kita cakap lagu kita lah, kita tengok sekali, kita dengar sekali orang cakap, oh ya Allah, Allah Maha mengetahui. Bukan saja buat naya, dapat tender pakai bomoh ada, menega pakai bomoh ada. Tadi cerita buat naya, ni bukan cerita buat naya, cerita pelarih pula. Cerita pelarih. Allah yang Maha mengetahui. Apa dia kata lagi? Terdapat juga mereka menggunakan tok bomoh jenis ni bagi balas dendam, sebab sakit hati kerana dihina, dikutuk atau kerana senda gurau berlebihan. Ni ikhwan, kita mesti mau jaga. Kadang-kadang kita cakap, kita tak tahu orang sakit hati bila. Kita tak tahu, kita main cakap ya. Kita cakap sampai orang tu jatuh ayak muka, kita tak tahu. Dia dah drop dia punya water apa? Water face kan? Ada water lain. Water cooler pun ada juga kan? Dia punya dah jatuh. Kita tak tahu apa. Dia punya malu hari tu, Tuhan yang tahu. Dia sakit hati. Dia tak ada pegangan agama. Dia tak belajar agama. Tak ada orang bagi nasihat kat dia. Kawan-kawan dia semua semak perut macam dia. Cucuk. Pum, kata dia buat. Kena. Terdapat juga setengah orang yang menggunakan perkhidmatan tok bomoh ni semata-mata kerana marah atau benci pada orang lain disebabkan kekayaan orang tersebut, atau iri hati melihat orang tersebut lebih berada daripadanya, atau marah kerana kesombongan orang lain terhadapnya, dan lain-lain lagi. Azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله اللهم رب الرضا والصلاة القائمة الصلة والفضيلة البعض. Ikhwatul iman, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Penulis kata pada kita lagi, kebanyakan kes yang dijadikan alasan oleh setengah orang yang mendapatkan perkhidmatan tok bomo jenis ni, kebiasaannya berhubung dengan masalah rumah tangga. Contohnya seperti untuk menundukkan suami atau isteri yang terlalu garang. Garang. Bini garang. Meruntuhkan rumah tangga orang lain supaya dirinya nampak cantik, disayangi oleh suami. Ni cerita. Bukan cerita, ada cerita tu. Habis mati, nampak kawan tu duduk dalam rumah. Pasal apa? Sebelum tu ada pergi duduk beramal dengan satu amalan, laki nampak dia cantik. Nak mati susah. Tua. Umur dah main 70, 80, badan dah tak boleh tahan dah. Makhluk tu pelan berat. Dan makhluk tu buat pada api pula. Dia panas. Kita pelan laih. Tak boleh tanggung. Dia tak mau keluar selagi dia tak dapat dia punya tuan yang baru. Dan tuan yang baru, dia mau daripada keturunan tuan dia tu juga. Siapa pun tak mau ambil. Selagi tak ambil, kawan ni jadi mayat menyawa. Kalau dia lapar, dia makan nasi saja habis seperiuk. Sekali dia main nak ratah ayam, dia ratah ayam saja, habis ayam. Dia jadi macam tu. Pasal apa? Asal. Pasal apa? Nak cantik, nak kuat. Ada orang dulu tak mau jalan tepi laut, takut jatuh dalam laut. Dalam badan simpan. Apa dia panggil? Hak besi tu, raksa. Takut tepi laut semua tak mau main. Pasal bagi berat penumbuk. Member kita tak apa. Dia bagi berat penumbuk. Dia kata pergi berderau main berderau. Macam mana dia punya tepi memang? Besi mahal besi. Besi main pada Kedah. Kan? Kalau dia nak pi, biar dia pi tinggal gusi dengan lidah. Nanti apa siap aku ingat sebulan ni hari ni hang mengucap bang. Kena penumbuk aku tak ada mengucap. Yang tu okey. Yang ni dah nak bagi berat penumbuk, bagi orang takut kat dia. Ayat laut dia takut pula. Tengok. Nak pergi ke laut, nak bagi ikan dapat banyak, menuntut. Orang lain dapat ikan sikit, dia punya rawai sangkut dalam, dia boleh selam. Dengan tak ada apa selam. Sekejap lagi naik mata merah aja. Sekejap lagi dapat dia, oh Tuhan Maha Tahu. Orang lain pergi tak dapat apa, dia balik penuh perahu. Pasal apa? Kawan dengan rakyat negeri laut. Kawan. Mata merah menyala sentiasa. Okok daun ni duk gelintir lagu tu. Nak mati? Nak mati jadi masalah. Tengok kita dah belajar ni ikhwan. Seperti apa dia kata? Dalam kes si suami yang berpoligami. Ada. Pasal apa? Bini nak dia nampak cantik. Pasal apa? Pasal lelaki dia kahwin dua. So dia nak bini, lelaki dia nampak dia cantik. Tak mau nampak yang kita nak bagi cantik macam mana kalau kita tak cantik? Macam mana saya nak bagi orang nampak saya putih? Boleh? Tak apa, saya balik pakai bedak. Banyak cantik. Dia kata kan, hutang selesai kan, aku jadi menantu kau ya pak?
Banyak cantik muka kau. Lah tak cantik. Balik aku pakai bedak. Banyak-banyak baru tahu. Bedak berapa lama boleh tahan? Macam mana kita ni tak cantik nak bagi orang nampak cantik? Malaikat dengan satu cara saja. Kita cantikkan akhlak kita. Automatik orang nampak kita manis. Rajin senyum. Tak payah camlek ke orang. Tak payah balas cakap orang. Benda-benda yang kita rasa boleh settle, kita settle dengan mudah. Tak payah buat kes. Tak payah angkat pergi high court. Kira dia sikit aja nak pergi high court. Sikit aja nak pergi high court. Low court ni dah tak jadi apa. Dia kira nak berkelai. Jadi orang tak suka lah kita. Laki kita pergi kahwin lagi satu. Ni saja bagi betul kan. Kan? Tak payah duk pergi serang-serang dia buat apa. Dia dah kahwin, surat nikah dah cop. Apa nak tarik laki tu mai kat kita balik? Akhlak. Semayang. Oh, ya kawan. Kalau antum rajin. Kalau rajin lah, tak rajin tak apa. Satu, surah Al-Isra. Dua, surah Hijr. Ambil dua surah ni dah. Allah cerita dalam dua surah ni macam mana Nabi susah. Oh, susah, bukan main-main punya susah. Sampai sikit lagi Allah bagi tahu. Sikit lagi ya. Allah kata, Muhammad, kalau bukan kerana kami sabitkan hati engkau di atas petunjuk, kau akan turut apa dia kata. Tak banyak, sikit. Pasal apa Nabi kena torture ni? Sadatil Arab, apa nama Rabi'ah bin Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ni orang yang dihormati bangsawan. Quraisy ambil dia, di samping guna pak menakan Nabi, guna dia. Guna siapa? Utbah bin Rabi'ah. Guna dia. Pergi selotok kat Nabi. Muhammad, kalau hang nak harta, orang tua cakap, ikhwan, dia bukan main cakap pompang-pompang. Dia panggil Nabi, ya benar akhi. Dia kata, hang bukan orang lain nak menakan aku. Hang nak menakan aku. Hang ni, semua orang tahu, keturunan hang, nasab hang tak jauh dengan kami. Hang ni satu orang yang sangat dihormati. Bukan kata hang, daripada atas-atas tu semua orang hormat. Tapi hang bawa satu urusan amrun azim, urusan yang sangat berat. Kerana urusan hang ni pecah belah habis kita. Macam ni. Haula'i qaumuk. Dia tu bukan orang lain, adik-beradik kita. Dia minta keadilan. Dia minta kita ni jadi sama. Kalaulah hang duk bercakap banyak ni, hang duk perkenal agama baru ni, pasal hang nak harta, kami nanti kumpul semua harta yang ada di sini, bagi ke hang. Hang jangan bagi pecah belah kita dah. Kalau hang buat benda ni kerana hang nak jadi ketua, kami semua sepakat angkat hang jadi ketua. Jangan pecah belah. Kalau hang buat benda ni semua, pasal apa? Pasal hang ada berkenan dengan satu perempuan. Kebetulan mungkin perempuan tu minta hang jadi popular. Tak payah takut. Kami guna apa yang kami ada ni, bawa pinangan hang tu untuk dapatkan dia. Ataupun Muhammad, kerana hang ni ada satu penyakit dalam diri hang. Hang ada gangguan. Kami akan kumpul harta kami cari doktor, tabib yang paling handal untuk ubat hang sampai hilang penyakit hang. Ikhwan, torture ikhwan. Dengan Nabi duduk seorang, dia kena torture. Oh, Allah yang maha mengetahui. Allah sangat mengetahui. Sampai dalam Hijr, Allah guna perkataan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Muhammad, kami dah nampak dah Muhammad, dada hang dah jadi sempit. Apa dia perlu katakan?
Oh ya Maman, orang duk kata kat kita boleh. Ni pelan orang duk kata ni pelan penuh telinga. Penuh telinga tu dia sampai sesak napas. Ada orang dia tak boleh orang kata. Bila orang kata dia tak boleh, dia nak telan nasi sebiji pun tak boleh. Dia nak telan ayak tu dia rasa macam duri keman. Kita kata kat dia, ambil pi lah depa nak kata apa mulut depa. Hang tak tahu. Aku yang dengar. Yes. Dia tak boleh. Dia tak boleh orang kata dan dia tak mau orang kata. Dia kata kat orang tak apa. Dia sensitif, telinga dia very sensitif. Dan ada orang pula jenis kalau hajat dia tak tercapai, dia kata. Kalau hajat dia dapat disempurnakan, orang tu bagus. Syekh lah orang tu bagus. Sekali syekh tu tak bagi hajat dia nak syekh. Dia maki kawan tu sampai Z, lepas Z dia tak tahu nak urut apa lagi dah. Bila sampai tahap tu Nabi kena, Allah kata Muhammad, tengok. Ikhwan ni kat kita. Allah kata kat Nabi, suruh kita buat. Allah kata apa? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Berat mana penyakit kita, berat mana problem kita, Allah kata tasbih, tahmid, dan jadikan diri engkau sujud pada aku. Bangkit malam. Bangkit malam. Orang ni kalau dia tidur malam dengan masalah, dia tidur macam mana? Sahabat Syam. Yang tu raplah. Dia kata tidak. Tapi kalau dia raplah tu buat dia jadi takut. Dia tak tidur lagu tu. Dia biasa kerekod. Dia terkerekod. Dia macam nak cari safe. Dia tak mau terkejut. Dia tak mau orang tengok dia. Dia selimut sampai satu muka, kerekod. Allah kata apa? Allah kata, ya ayyuhal muzammil. Takut apa orang duk kata macam satu selimut selimut kita. Wahai orang yang berselimut, tanggalkan selimut kamu. Qumil lail illa qalila. Bangkit. Kita sakit kena sihir ke? Kita sakit hak jenis doktor medik ni bagi tahu kita ada sakit berat-berat ke? Ubat dia, Allah kata. Bangkit malam. Kita merayu kat doktor, doktor kata tahap 4. Kita duk cerita ni sampai ayak mata daripada keluar sampai jadi macam pek kena potong ayak. Duk buka pek ayak tu, ayak kena potong. Kering ayak mata. Doktor kata tahap 4. Kemo. Radioterapi. Berapa kali? 35 kali. Sekali kena, pecah mulut-mulut. Panas, kara masuk dalam badan. Doktor tengok, doktor tak boleh bagi ubat dah. Doktor kata balik pergi minum air nyok. Ubat lain ni, mulut pecah, air liok duk meleleh, nak telan benda lain semua tak boleh. Doktor tak ada ubat. Doktor kata maintain. Dia suruh maintain. Yang nak mampu dia. Yang suruh teruskan rawatan tu doktor. Teringat dalam kepala dia, doktor ni manusia ke? Yang boleh duk bercakap lagu tu. Doktor kata, ya saya manusia lah. Kalau saya beruang, saya tak dapat tauliah doktor. Saya orang. Saya cakap sebagai doktor lah. Apa nak buat? Bangkit tengah malam. Rabbul Alamin. Dia bukan Tuhan pokok saja. Dia bukan Tuhan langit. Dia bukan Tuhan jamadat. Dia bukan Tuhan syajarat. Dia adalah Tuhan Rabbul Alamin. Penyakit itu adalah alam. Rabb penyakit Tuhan. Allah kata, qumil lail illa qalila. Buang selimut setengah daripada malam. Nisfahu. Kalau dapat setengah malam. Awin qus minhu qalila. Ataupun kurang sikit daripada setengah tu. 1/3 malam. Untuk apa? Auzid alaihi. Terlebih sikit. Untuk apa? Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran. Jangan gopoh-gopoh. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Dekat Nabi Muhammad, Allah kata, Muhammad, wahyu nak turun ni lagi berat lepas ni. Untuk apa bangkit tengah malam ni? Oh, dahsyat. Allah kata, inna
nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Biasakan diri makin malam. Kita akan ada uzur, dia timai tak larat, dia timai terlepas time, kunci jam, jaga, lepas tu siang. Dia timai lagu tu. Tak apa, kita manusia. Tapi jangan bagi putih. 2 minggu sekali. 3 minggu sekali kena ada. Habis lekeh, tu kira lekeh. Hab sere na pete. Biasa dengar bahasa ni. Hab sere. Habis hab sere. Sebulan. Tu kira hab sere betul ya. Kalau naik kereta, elemen lari dah. Tu kira elemen lari dah. Sepatutnya seminggu sekali, sebulan dapat 4 kali. Untuk apa? Ni Quran kata. Inna nasyi'atal laili, bangkit malam. Sungguh Allah kata, sungguh Allah kata, nasyi'atal lail, hang bangkit malam, hang duk tasbih dekat Tuhan, hang duk tahmid dekat Tuhan, hang duk sujud, hang duk cerita, hang duk merayu, hang duk mengeluh depan Tuhan tu, hang duk bagi tahu semua hasrat hang dekat Tuhan. Allah kata, hiya, benar tu, asyaddu wa atwam wa asyaddu, benda tu sangat-sangat bagi kuat hati hang, wa aqwam wa qila, dan dia lebih meluruskan bacaan-bacaan hang depan Tuhan. Ni hiya asyaddu, dia bagi kuat kat sini. Ya, kita macam apa orang Melayu kata apa macam mana paruh, apa kalau sengit lagu mana paruh ada. Oh, bukan Melayu ke semua ni. Apa pantun Melayu kalau apa macam mana patah sarung, patah apa? Oh, macam mana? Dia punya kata-kata tu tak mak? Apa awak dengar pelik sikit. Tapi macam tu lah kan. Macam mana sahabat? Patah sayap. Oh, macam ada khilaf tau bab ni. Tapi tak apa. Tapi boleh faham. Kan? Kira jatuh tak? Rebah tak? Allah bagi sakit, Allah bagi uji, berat-berat punya uji. Allah kata fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Kekal orang sujud pada Allah, bangkit malam. Yang ni buat sampai bila? Sampai habis penyakit ke? Sampai habis masalah ke? Tak. Allah kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sampai Allah cabut umur kita. Kita akan rasa lain, ikhwan. Wilayah kita, daerah kita, bi'ah, jiwa kita, iklim hati kita lain. Pasal apa? Kita duk panggil tengah-tengah malam, Allahumma rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard. Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, Tuhan Israfil, fatiras samawati wal ard, yang mengangkat langit naik ke atas, membentangkan bumi. Anta tahkuma baina ibaduka fima kanu fihi yakhtalifun. Hanglah yang menjadi hakim di kalangan hamba hanya berselisih tiap-tiap hari. Tolong aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Duk panggil Tuhan tengah malam, duk rayu kat Tuhan. Kita kena ingat satu benda. Semua perbendaharaan yang kita khazanahkan kepada Tuhan, semua benda yang kita tolak pergi kat Tuhan, Tuhan tak pernah lupa, dan benda tu tak pernah pupus. Apa saja doa dan harapan yang kita bagi kat Tuhan tak pernah hilang di sisi Allah, kecuali yang kita tak pernah bagi. Yang tu dia akan hilang dengan hilangnya hayat kita. Tapi baqiyatus salihat, yang ada baki di sisi Allah, segala kesalehan, harapan kita, kemahuan kita, doa kita, kita duk panjatkan kepada Tuhan. Yang kita panjat kepada Tuhan ni semua ni tak pernah pupus, ada di sisi Tuhan. La tahsabanna Allah ghafilan, jangan pernah sekali-kali kamu sangka Allah lalai apa yang jadi pada kamu. Doa kita, ya Allah aku sakit, doktor kata tahap 4, tolong aku ya Allah.
Sekali kita hantar doa tu pergi kepada Tuhan, apa jadi? Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu rabbik. Yang mana kau wakaf kepada Tuhan, kau wakaf pada Tuhan, kau hentikan doa, kau bagi doa tu kepada Tuhan. Yang kau bagi doa tu kepada Tuhan tidak akan pernah pupus. Doa ada di sisi Tuhan. Kita dah lupa dah apa kita minta, Tuhan tak lupa. Dia jadi satu ibadat dekat Tuhan. Dan setiap ibadat, Tuhan akan bagi balasan. Kita lupa. Kita sakit, kita merayu dekat Tuhan, kita susah, kena sihir, merayu. Tiba-tiba rumah tangga tak aman, tiba-tiba anak-anak jadi tak aman. Kita rasa should be wrong somewhere, tapi tak tahu, tak kenal tak mana. Kita bangkit tengah malam minta ke Tuhan. Kita start dengan minta ke Tuhan. Kenapa? Kena ingat benda ni, ikhwan. Sampai mati kena ingat. Apa dia? Min alamatin nujhi. Apa dia? Min alamatin nujhi. An-nujhi fi nihayati. Tanda orang yang berjaya. An-nujhi. Najah. Tanda kata berjaya. Kita untung. Fi nihayat. Pada lastnya. Biasanya lah kita nak anak kita sekolah pakai isah. Last apa dia? Result keluar. Result keluar tu dia panggil nihayat, kesudahan dia. Di situ kita tahu anak kita okey tak okey. Tanda kata kesudahan kita itu untung di sisi Allah. Apa dia? Ar-ruju'u ila Allah fil bidayat. Permulaan yang jadi pada kita rujuk pada Allah. Itu tanda kesudahan hidup kita untung, kita berjaya. Bila bidayat dah, permulaan yang kita kena hak mula tu, kita rujuk ila Allah, kita rujuk kepada Allah. Itu alamatin nujhi fin nihayat. Tanda kata kesudahan kerja kita tu beruntung, sukses. Bila mula kerja tu, kita boleh rujuk pada Allah. Nabi kata apa dalam riwayat? Nabi kata, sabar itu pada pukulan yang pertama. Hak mula tu, kita rujuk tak pada Allah. Boleh tak kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Boleh tak kata Allahumma ajurni fi musibati? Boleh tak masa makan kata bismillah? Boleh tak masa masuk tandas kata bismillah? Boleh tak masa keluar tandas sebut nama Allah? Boleh tak apa-apa kita start dengan nama Allah? Bidayah kita rujuk kepada Allah. Nihayat kita, kesudahan kita, sama ada sudah kerja atau sudah hidup, kita mesti untung. Bila apa-apa masalah kepada kita, masalah yang kita tak sangka, sihir-sihir ni semua kita kena, apa kita kena buat? Rujuk pada Allah dulu. Bangkit. Benda pelik kita boleh rasa. Benda pelik, kawan. Boleh rasa tak? Boleh rasa. Kalau kita buat kuliah biasa-biasa, tapi hari tu kuliah luar biasa, sampai lenguh lutut-lutut ni semua, boleh rasa. Ni apa panjang? Tak payah siapa kata panjang, lutut bagi tahu panjang ni. Sampai lenguh duk pijik-pijik. Apa dia ni buat pula lah. Kenapa? Kerana kita kena tahu lagi satu benda. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang permulaan dia bersinar, bercahaya, nur, kesudahan dia juga akan ada nur. Jalan, Allah buka jalan. Siapa yang permulaan dia boleh rujuk pada Allah, bermakna Allah bagi sinar dekat dia. Kesudahan dia juga Allah bagi cahaya dekat dia. Dia mungkin orang kata rugi dalam dunia, dia tidak rugi di sisi Allah. Ikhwan, kita baca ayatul kursi. Ayatul kursi. Ada satu kawan kena histeria. Mencuri. Habis siapa yang boleh? Semua tak boleh. Yang duk ada semua tak boleh. Hang duk tunjuk aku duk tunjuk hang. Kita ambil ya. Pasal nampak hang pakai cantik elok.
Hampir. Dia tu tak, aku bagi kepiah bukan aku untuk bomoh. Dia tu tunjuk kawan tu, hang rajin duk azan kan? Hampir lah. Tak boleh pergi. Siapa pun tak boleh pergi. Tapi kesianlah kawan tu. Hang duk tunjuk. Dia ni kata tak apalah, aku pergi lah. Aku pun nak buat lagu mana. Aku pun dah hidup lama, mati pergi lah. Dia serbu pergi. Dia pergi pegang kepala kawan tu, dia baca ayatul kursi. Dia baca ayat kursi. Baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Satgi suara dia naik, satgi suara dia hilang. Dia pun ketak. Dia duduk baca. Bila sampai tengah ayatul kursi tu, nak sampai wasi'a kursi yuhus sama, kawannya kena histeria tu ikut baca. Itu pun tengok mata dia, wasi'a kursi. Dia ketak. Terbalik dia pula kena histeria. Apa pasal dia ni pergi ikut pula? Sampai habis dia tu ikut. Histeria tu tak keluar juga. Dia penat, kawan-kawan dia 2-3 orang pergi heret pula dia main ke belakang. Dia kata, okey ke? Okey, aku tak ada apa. Dia tu duduk tengok dia tu duduk menjerit. Tadi dah habis tu, dia pun sembang. Dia pun kata kat saya, apa Ustaz, kami baca ayat kursi pun tak jalan. Apa ni? Dia ni jenis apa ni? Tengok ikhwan, Tuhan dia muamalat dengan kita macam mana. Kita baca ayat kursi, hantu lari ke? Hantu tak lari. Nombor 2. Tapi apa janji Tuhan siapa yang baca ayat kursi? Siapa yang baca ayat kursi, tak ada benda boleh pisah dia dengan syurga melainkan mati. Siapa baca ayat kursi lepas semayang, siapa baca ayat kursi masa nak tidur, baca ayat kursi kena tindih dengan hantu, lagi dahsyat. Hari tu tak baca kena sipi-sipi, hari ni baca kena pepat. Sampai tak boleh menyawa. Bini kata, abah awak tak baca ayatul kursi? Ayat meja apa aku baca lah malam tu? Apa ayat kursi? Dia bagi aku pepat. Tengok, kita baca, kita nak ambil hantu syaitan, tapi tak berjaya. Tapi di sisi Allah, kita yang baca ayatul kursi itu, kita untung tak? Kita untung. Pasal apa? Depan kita surga. Macam itulah kita bina keyakinan kita dengan Tuhan. Itulah makna untung ataupun rugi. Dia bukan di atas benefit dunia ni. Untung dunia macam mana Tuan Haji? Kita sembahyang malam, kita bangkit sembahyang malam, kita duduk zikir, kita duduk minta ke Tuhan, kita punya penyakit daripada 4 turun tahap 3, turun tahap 2. Itu benefit lah. Itulah doktor tengok pun, oh ini duduk rajin sembahyang malam kot. Tak. Kita bangkit sembahyang malam, kita minta pada Allah, Allah kuatkan hati kita. Kita mati dalam keadaan mutmainnah. Untung. Siapa yang permulaan dia boleh rujuk kepada Tuhan, kesudahan dia mesti untung. Maka kita bila kena apa-apa ujian, ingat Allah dulu. Kita nak masak, baca bismillah. Kita nak mula kerja apa, baca bismillah. Kita mula aja kerja dengan bismillah. Kerja kita jadi ke, masak kita sedap ke tak sedap, nombor 2, kita start aja kerja dengan nama Allah. Kita untung kesudahan dia. Kerana kerja kita tu ada kait dengan Tuhan, kita mesti untung. Allah bagi pada kita apa? Asyraqat. Apa dia? Cahaya. Cahaya Allah bagi pada kita. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa permulaan kerja dia bercahaya dengan nama Allah, maka kesudahan kerja dia untung, bercahaya kerana dia dapat. Ingat ikhwan, siapa yang sayang dengan sesuatu, dia akan bangkit di hari akhirat dengan benda yang dia sayang. Siapa yang man ahabba syai'an husyira ma'a ahab. Siapa yang sayang dengan satu benda, Allah himpun di akhirat dengan benda yang dia sayang. Kita tak rugi man. Walaupun sakit kita, mati kerana sakit, kita untung. Orang-orang yang jahil, dia kata apa? Dia kata tak apa, aku esok mati kita kira lain. Aku esok aku dah mati, hampa nak buat apa kat aku macam mana pun tak apa, hampa nak letak dekat jarak Cina pun tak apa.
Aku dah mati bukan aku tahu apa. Ini cakap apa? Ini cakap orang bodoh. Ini cakap orang tak tahu apa itu mati. Dia kata dia dah mati, dia tak tahu apa. Siapa kata orang mati tak tahu apa? Habis kalau dia tak tahu apa, yang muka nangkir tanya marabuka, tanya siapa? Tak tahu apa. Cabut roh sakaratul maut. Ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah, tak tahu apa. Apa kata Aisyah? Busyira bi rahmatillah wa ridwanih ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa'ah. Masa roh dia nak dicabut, busyira, Allah gembirakan dia dengan rahmat Allah. Ahabba liqa Allah, dia suka nak berjumpa dengan Allah, Allah suka nak berjumpa dengan dia. Tapi ada satu orang masa nak dicabut nyawa dia, busyira bi sakhatillah, digembira, ini cakap peli, digembirakan dia dengan murka Allah, pasal yang tu yang dia cari masa dia hidup. Maka apa jadi? Kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Dia tak mau mati, dia tak mau balik jumpa Allah, Allah pun tak suka nak terima dia. Maka berlakulah su'ul khatimah, sakarat, ghamarat, berlakulah getir, pertempuran, roh nak keluar. Yang sampai ni, kalla iza balagatit taraqi wa qila man raq. Ni dah sampai dah, nak keluar tak boleh, nak keluar tak boleh. Dikata siapa boleh jampi dia ni? Siapa boleh baca doa yang melepaskan dia daripada ghamarat, sakarat, bebanan ni? Tak ada siapa. Maka apa Quran kata? Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau hampa boleh tengok orang yang buat zalim ni, hidup dengan zalim, buat naya ke orang, macam tajuk bomo makan upah ni. Dah orang yang penjumpa bomo buat naya ke orang ni. Kalau hampa boleh tengok macam mana mereka mati. Kalau hampa boleh tengok macam mana mereka mati. Wal malaikatu basitu aidihim. Malaikat buka tangan mereka nak sedekah dia. Oh, Allah Ta'ala kata, hampa nanti tahu betapa dahsyatnya yang kata balasan Allah pada orang yang buat jahat ni. Ni tengok. Pasal apa ikhwan? Pasal kita tak tahu nak bergantung tang mana. Kita jadi seperti layang-layang terputus tali. Siapa punya lagu apa man? Ali Cat. Tengok. Cap jawab. Cap jawab. Bukan, siapa jawab? Suara macam Cap. Ha? Oh, sahabat Syam. Ini boleh jadi presiden. Suara nak sama. Lepas tu penulis kata, cara-cara untuk melakukan penginayaan. Tengok Ahmad, dia nak bagi tahu macam mana bomo buat naya kat orang. Dia jumpa bomo, dia buka kedai tapi orang nampak kedai tak ada. Macam tu. Kedai bau busuk. Kedai bau busuk. Orang tengok kedai dia tak ada selera. Jadi macam tu. Terdapat berbagai cara dilakukan oleh orang yang dengki tersebut supaya matlamat yang mereka impikan tercapai, walaupun terpaksa mengeluarkan belanja yang banyak serta bersusah payah memenuhi syarat-syarat yang dikenakan oleh Tok Bomo tersebut untuk menjayakan penginayaannya. Satu, kita ambil satu aja. Apa dia? Menanam barang-barang hikmat. Tanam benda. Ambil gambar, kain kuning. Setelah mendapat perkhidmatan Tok Bomo jenis ni, jenis jahat tadi, orang tersebut mestilah menanam barang-barang tersebut yang telah dipuja dan dijampi oleh Tok Bomo, seperti minyak dagu. Kuat. Jangan ambil main kuat. Bukan minyak dagu Tok Bomo, minyak dagu mayat. Siapa nak pergi ambil ikhwan? Mayat ni pula mayat siapa? Ada syarat dia. Kalau dia pergi cari Bomo Siam, minyak dagu juga. Mayat tu duk ada dalam rumah. Ui, kotak punya kerja ikhwan. Jijik, sangat mengerikan. Apa dia buat? Minyak berpuja. Minyak orang mati dibunuh. Ada syarat dia. Bukan minyak mati kecil mana. Mati kena bunuh. Kecil mana tak mau jarak. Kawan tu kena bunuh. Apa lagi? Telur ayam, kulit rebau balau.
Rebah balau ni pula mati di panah petiang. Oh, kita bukan senang nak bicara benda ni. Satu rebau mati kena panah petiang ni pun, ni bukan tak balau, rebau biasa pun susah. Kita pergi tanya, Haji punya rebau mati pasal apa? Dia kata mati penat. Oh, penat. Ni rebau biasa mati kena petiang susah, tambah rebau balau. Tulang orang mati, tulang babi, tulang kongkang, kulit babi, besi bat siam, taik besi, paku rambut, gigi, patung siam, tanah kubur, tengkorak, batu tokong siam atau tokong Hindu, serpihan batu asah dan sebagainya di tempat-tempat yang biasa diduduki dan dilalui oleh orang-orang yang disakitinya itu, seperti di rumah, di dalam pasu bunga, depan pintu, dekat pagar, kepala simpang jalan, diselit di tempat-tempat sulit, sama ada di rumah, di pejabat, di kedai, di dinding, bawah rumah, dalam kenderaan, atau jika barang tersebut jenis debu seperti abu orang mati, maka ia ditabuk keliling rumah orang tersebut dan sebagainya. Jika barang hikmat itu berupa minyak berpuja, kebiasaannya disimpang disapu di tiang rumah, kedai, kenderaan, pakaian dan sebagainya. Ikhwan, nak buat kianat ke orang sanggup buat lagu tu? Bomo tu sanggup buat lagu tu, kawan tu sanggup bayar upah. Janji kawan ni terima padah dia. Pasal apa? Pasal yang dia sebut. Kadang-kadang tak ada pasal. Mata je tengok sakit hati. Pasal apa? Pasal dia lawa lebih. Duk tengok 2-3 kali anak dia ni, semua orang duk minta anak dia lebih daripada anak kawan ni. Anak dia dah lepas ada 2 orang. Anak dia dengan anak aku sama umur. Anak aku seorang pun tak lepas lagi. Dia tak perhati. Yang tu saja. Salah pergi jadi orang cantik. Apa dia buat? Dia pergi ambil ni semua. Ikhwan, Tok Bomo ni, dia nak sedia benda ni, ingat senang lah. Walaupun dia Tok Bomo, tapi kalau dia Tok Bomo Islam, korang babi dia pantang. Dia kena pergi upah orang asli. Dia Bomo, memang dia buat syirik, tapi babi lah, jangan buat pasal Tok Bomo. Dia makan ayam pun dia tanya, sembelihkan lenggak motorkah? Tok Bomo. Buat main ayam kat dia tanya, ayam lenggak motorkah kat? Dah apa sembelih? Baru boleh jalan. Abang kata ayam lenggak motorkah? Dia tak mau. Khadam tak boleh mai. Semua tu kena ada cop halal daripada JAKIM. Baru upacara tu cantik. Oh ikhwan, Allah Ta'ala Maha mengetahui macam manalah Tuhan nak lepas daripada ni dengan mudah. Kawan tu mati, dia ambil tengkorak, dia jampi, dia bubuh di kedai tempat kawan tu duduk lalu, dan dia tahu dengan bantuan Tok Bomo ni, jin yang dia pakai tu akan tolak kawan tu pijak benda tu. Apa dia mau kawan tu macam mana tengkorak ni, macam tu kawan tu jadi seperti tengkorak sebelum mati. Terpijak, luka kaki. Jalan-jalan, rasa macam ada angin tolak. Terpijak tempat tu. Jalan biasa, angin tak ada. Dia rasa macam ada angin, dia jadi imbang tak imbang, kaki dia pijak tempat tu, luka sikit aja ikhwan. Dia start dengan anak jari kaki, pi jari sebelah, tiga jadi sebiji macam mana zombie punya kaki. Kerana itu ucapan dia kat Bomo, aku mahu buat dia lagu tu sampai mati. Dah mati, apa dia dapat? Dia gelak. Sebanyak mana dia gelak, sebanyak itulah dia akan menangis depan Tuhan bila sampai masa dia nanti. Tuhan tak lepas orang buat zalim. Dunia, akhirat dia ada. Dalam surah apa? Kalau rajinlah,
Kalau rajin, surah Al-Mutaffifin. Tengok Allah kata kepada orang yang gelak kat Nabi. Orang yang gelak kat Nabi. Banyak mana mereka gelak, banyak tu dia pasti menangis. Banyak tu. Kita gelak, kita senyum. Pasal apa? Orang tu boleh jatuh, orang tu boleh tumbang, orang tu boleh susah, orang tu tak boleh cari nafkah, rumah tangga kawan tu jadi susah, anak pinak kawan tu sakit, rumah tangga jadi kawan tu kena minta sedekah sana, minta sedekah sini. Bila maklumat tu sampai kat dia, dia senyum. Dia senyum je. Hati ni padan lah. Dengan orang lain yang boleh main, dengan aku hanya jangan main. Sebanyak mana dia seronok, banyak itulah dia nanti menangis. Tuhan nanti bagi dia tengok dalam dunia lagi. Pasti dia tengok bila sampai masa dia. Lepas tu apa lagi dia buat? Puja gambar. Macam mana dia puja gambar? Nanti kita tengok lagi sekali ya. Kan nak tengok semua malam ni? Jangan. Kita tengok sikit-sikit lah. Ikhwan, semoga Rabbul Alamin bantu kita dalam urusan kehidupan kita hari-hari, dan apa jadi dengan kita, kita mesti ambil petunjuknya Allah bagi kepada Nabi dalam apa keadaan sekalipun. InsyaAllah kita sambung pada memuja gambar. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka